Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi kali ini kita sambung pengajaran kita dan pembelajaran kita minggu lepas. Kita sambung sikit ya. Hari ini kita fokus kepada lakaran. Okey, lakaran. Jadi lakaran yang pertama ni kita panggil dia C ni lakaran perkembangan idea. Maksudnya lakaran ni dia belum utamat, dia belum utamat lagi dan dia ada beberapa pilihan. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku tu, lakaran idea 1, lakaran idea 2 bawah ni, okey. Lakaran idea 3, lakaran idea 4. Benda yang sama, tapi ada 4 lakaran idea. Kenapa sampai 4? Sebab apa? Sebab nak bagi pilihan kepada pelanggan, okey, kepada pelanggan kita. Okey, pelanggan tu bukan pengguna, pelanggan tu orang yang nak ambil model tu, nak buatkan dia untuk dijual lah. Okey, itu pelanggan. Maksud dia peniaga tu lah, peniaga tu. Jadi kita ni sebagai pereka bentuk. Okey, kena faham tu. Jadi lakaran idea ni kalau anda lihat ya, dia bagi tahu secara simple. Okey, maksud dia lukisan, okey. Dia bagi tahu, dia buat label dan dia bagi tahu elemen dan juga prinsip reka bentuk. Tapi kalau anda lihat dia tak ada dimensi. Dia tak ada dimensi. Maksud dia tak ada ukuran dia. Berapa panjang, berapa lebar, tak ada. Dia cuma sebagai satu idea asas saja. Okey, jadi pada 4 lakaran ni dia akan tunjuk kepada pelanggan, peniaga tu lah. Jadi peniaga tu akan pilih lah yang mana yang dia rasa sesuai dan orang kata menarik. Maksudnya kalau dia gunakan reka bentuk ni, mungkin hasil jualan dia boleh meningkat tinggi lah. Okey. Dan juga contoh-contoh yang ada tu, adakah ia menyusahkan nak guna ataupun memudahkan? Macam mungkin setengah orang dia suka pegang macam ni, macam ni, tak ada gambar kat sini. Dia lebih suka macam ni. Okey, macam ni kan, ambil kasut, dia pegang macam tu. Ada juga dia suka pegang macam ni, melengkung. Mana yang sesuai? Mungkin dia rasa kalau tekan macam ni, lebih tekanan lebih bagus. Jadi maksud dia peniaga tu bergantung lah, bergantung pada peniaga tu. Okey, yang ni bagi pengilak kasut. Itu kalau buat projek pengilak kasut. Okey, tengok lakaran idea ketiga ni macam yang pertama, tapi dia ada satu lekuk di sini. Mungkin bila ada lekuk ni, grill dia punya grip dia lebih kuat. Gitu kan. Yang ni macam yang tadi, yang nombor lakaran idea yang ketiga. Okey. Okey. Yang ni bagi contoh-contoh sekiranya dia buat projek projek aquaponik, projek aquaponik. Konsep dia sama, mesti ada gambar rajah, tapi tak ada ukuran, ada label dan ada menyatakan elemen dan juga prinsip bentuk. Kita pergi sebentar lalu saja yang ni, supaya anda faham lah. Okay? Sebab kita nak masuk lakaran yang real. Kebanyakan murid saya dulu buat yang ni. Kalau kita tengok jenis teknologi yang kita gunakan, macam pengilak kasut dia guna apa, teknologi apa, elektrik, sebab guna motor kan, elektrik dan juga mechanical. Okay. Kalau projek yang ini reka bentuk aquaponik dengan guna pump, okey, ada set mikro pengawal. Ya, dan kita nampak tu aquaponik dicampurkan dengan elektronik. Okey, nampak situ. Dan mungkin juga dia adalah mekatronik. Mungkin juga kita tengok dia punya fungsi dia lah. Okay.
Jadi tapi saya rasa dia lebih kepada elektronik, elektronik. Okey. Tapi okey, jadi tujuan dia set mikro pengawal ni dia nak menggegarkan makanan ikan ni, kocakkan dia supaya turun ke ke tangki ni lah. Itu dia punya tambahan dia. Kalau tak ada yang ni, dia asas yang biasa ni adalah aquaponik biasa. Dia cumanya tambah tempat letak makan. Okey. Itu kita kata idea tu. Maksud dia tak perlulah nak letak makanan ikan selalu secara manual. Maksud dia ada timer dia. Kita set pada mikro pengawal, gunakan magnet code. Lepas tu jadilah. Yang ni aquaponik satu lagi, menggunakan pipe PVC. Okey. Konsep dia sama juga. Yang menggunakan mikro pengawal juga bentuk lain-lain juga, tapi konsepnya dia nak bagi makanan ikan. Okey. Sama juga lah yang ni. Okey. Kalau bag ni apa teknologinya? Teknologi RPT yang kita pakai. Reka bentuk. Ingat, teknologi satu, reka bentuk. Yang kedua, ni yang rantai kunci ni. Yang ni teknologi pembuatan. Okay? Maksud dia passion dan juga pembuatan. Jadi bila anda buat projek nanti, anda kena ada dua teknologi. Kena ada dua teknologi sekurang-kurangnya. Okey, kita masuk tajuk kita. Okey, lakaran produk yang hendak dibuat. Okey, lakaran produk. Jadinya daripada lakaran idea yang 4 tadi tu, pelanggan akan memilih satu. Okey, pelanggan akan memilih satu. Jadi bila dah dipilih, barulah kita buat lakaran produk ini. Dia ada beberapa step dia. Ada beberapa step dia. Jadi daripada lakaran idea yang tadi, yang paling terbaik sekali tu, akan di-upgrade lagi lah lakaran tu. Okay, dia akan buat color apa semua. Okay, yang pertama lakaran 3D. Okay, lakaran 3D bermaklumat. Jadi dia kena ada 6 maklumat yang perlu ada pada lakaran tu. Okay, kena ada 6 maklumat. Jadi bila anda kena tahu lakaran 3D, apa maksud 3D? 3D maksud dia nampak macam tadilah, dia nampak berisi. Maksud dia lukisan yang kita buat tu dia nampak berisi. Dia bukan nampak. Kalau lakaran 2D, dia tengok dari depan saja, ataupun dia tengok dari tepi saja, ataupun dia tengok dari atas saja. Okey, boleh faham? Kalau macam ni semua lakaran 3D. Dia nampak dari tepi, nampak dari atas, nampak dari depan. Okey, itu maksud dia 3D. Kita patah balik. Ada 6 maklumat yang perlu ada. Okey, kita tengok apa dia punya ni, nama produk, saiz produk, ada ukuran. Lepas tu komponen-komponen yang ada pada produk tu. Okay, nyatakan bahan yang digunakan untuk produk itu. Macam tadi tu, pengilat kasut, mungkin pemegang dia ada buat dari kayu. Mungkin ada juga yang macam murid saya dulu, dia gunakan pipe PVC pun ada juga. Okey, jadi terpulang mana yang tahan lama. Mungkin kadang-kadang bila guna PVC ni, kos dia dapat dijimatkan. Kalau guna kayu mungkin akan ukir apa semua, jadi memakan kos. Okey, kemudian komponen atau bahagian-bahagian produk, prinsip reka bentuk yang digunakan, elemen reka bentuk yang digunakan. Okey, kita lihat. Dalam lakaran idea tadi dah ada dah ni, elemen dengan prinsip dia ada. Cuma dia upgrade lagi lukisan tu. Nampak? Ni contohnya lah, kita ambil satu lah contoh. Okey, kita tengok di sini. Besar sikit lah. Okey, nampak di sini nama produk dia ada. Okey, bahan-bahan dinyatakan. Apa bahan-bahan yang digunakan, komponen-komponen dia. Ni bahan yang digunakan, saiz dan saiz produk dan komponen. Okey, saiz produk tu
Maksud dia produk ni total size dia berapa. Maksud dia panjang keseluruhan dia 180 mm, tinggi dia 70 tambah 25 berapa? 95. Maksud dia itulah. Kemudian dia kena ada saiz komponen tu. Maksud dia saiz komponen kecil-kecil ni lah. Okey, dia punya pengilat ni berapa saiz dia, okey, diameter dia berapa, okey, macam itulah. Kemudian dia letak color, okey, nampak? Dan dia letak label. Komponen tu perlu dilabelkan. Okey. Seterusnya dia ada prinsip dan juga elemen. Sama macam lakaran idea, tapi kalau kita bandingkan dia lebih detail, lebih orang kata terperinci. Okey, dan ada color. Ingat, yang ni ada satu je. Maksudnya daripada 4 tadi, dia pilih lakaran idea yang keempat. Okey, dia ambil yang ni. Jadi dia lukis satu je lah. Dia lukis satu dengan lengkap. Macam gitu. Macam yang ni pun dia ambil lakaran idea yang keberapa tadi tu, yang ada pipe PVC. Dia tak ambil yang pertama tadi tu. Okey, dia ambil satu dan dia lengkapkan. Semua dia bubuk ukuran, dan juga label nama-nama komponen, prinsip yang digunakan dan nama-nama bahan. Okey. Yang ni dia fokuskan bahagian yang penggetar ikan tu, yang menggunakan mikro pengawal, elektronik. Okey. Cikgu rasa mungkin juga dia boleh jadi mekatronik. Sebab apa? Sebab dia elektronik, tapi dia nak menggerakkan motor. Jadi cikgu rasa sebenarnya untuk projek ini dia gabungan aquaponik dan juga mekatronik. Kalau dia tak gunakan motor, boleh jadi elektronik sajalah. Yang ini dia ambil lakaran yang berapa tadi. Dia pandai lah, dia ambil yang ni lah, dia rasa cantik yang ni. Okey, nampak? Fashion dia menggunakan seluar jean, seluar jean yang orang kata dah terpakai tu, jahit balik, buat bentuk bag. Kemudian itu adalah reka bentuk fashion. Lepas tu letakkan butang, nampak ni, butang ni menggunakan epoxy resin. Jadi dia adalah teknologi pembuatan. Okey, kita tengok nama produk mesti ada. Okey, label-label komponen pun ada. Kemudian ukuran saiz pun ada. Okey. Bahan yang digunakan, kita nampak ada dua, seluar jean terpakai dengan epoxy resin, elemen dan juga prinsip reka bentuk. Okey. Seterusnya B, lakaran ceraian. Okey, lakaran ceraian dia daripada yang tadi tu, lakaran 3D tu, bermaklumat tu dia pecah-pecahkan. Nampak? Dia pecah-pecahkan. Maksud dia pecah-pecahkan, dia nak tunjukkan komponen yang ada. Okey. Jadi fungsi lakaran ceraian ni yang pertama menunjukkan urutan pemasangan. Biasanya kalau kita tengok lakaran ceraian ni macam cikgu kalau beli rak dekat DIY kena pasang sendiri tu kan. Ataupun cikgu beli basikal kayuh kat rumah, gym indoor bike. Okey. Dia kena ada ni, kalau dia setakat ada gambar basikal je cikgu tak kerti pasang. Tapi dia ada gambar lakaran ceraian dia supaya cikgu tahu, oh handle ni nak pasang macam mana. Kemudian dia punya apa nama tu, reader meter tu nak pasang macam mana. Jadi lakaran ceraian ni penting sebagai manual. Okey. Yang pertama tadi apa? Urutan pemasangan. Yang kedua mengamalkan rupa sebenar produk. Maksud dia okey, oh motor ni letak dalam ni macam ni rupanya. Bateri kat sini dalam ni. Macam tadi dia tak tunjuk gambar bateri kat mana, sebab dia bateri tu disimpan dalam penggilat kasut. Okey. Kemudian menunjukkan hubungan antara komponen, okey, hubungan antara komponen dan memudahkan, ni yang penting, memudahkan proses pembuatan dan penyegaraan. Maksudnya kilang nak buat pun tahu nak pasang macam mana. Kalau ada dia punya panduan ataupun English panggil guide. Okey. Jadi inilah dia fungsi-fungsi komponen dinyatakan. Daripada ceraian-ceraian ni dia akan menyatakan
fungsi-fungsi setiap komponen. Okey. Kemudian lukisan kerja. Okey, lukisan kerja. Lukisan kerja ada 3 lukisan kerja. Yang pertama isometrik. 3D, lakaran 3D. Lukisan isometrik dia adalah lukisan 3D. Okey. Antara yang lain yang cikgu pernah belajar, dia panggil lukisan oblik. Lukisan oblik pun lukisan 3D juga. Okey. Jadi apa menunjukkan dia punya tip dia. Tip dia nak kata lukisan isometrik ni senang je. Nampak tak tapak dia ni? Tapak dia ni sudut kiri kanan dia 30 darjah. Okey. Kalau sudut kiri kanan dia 30 darjah, dia adalah lukisan isometrik. Kalau macam tadi tu lakaran bebas saja, dia tak ada kira sudut tak sudut. Okey. Bila dia ada buat sudut macam ni, dia adalah isometrik. Okey. Jadi dia punya gambaran lebih jelas lah. Okey. Yang kedua, lukisan skematik. Okey. Lukisan skematik dia tidaklah sesuai. Kalau pada penggilat kasut ni, dia tidaklah keseluruhan. Dia cuma ambil bahagian motor tu saja. Okey. Kalau yang akuarium tadi tu diambil di bahagian mikro pengawal. Okey. Jadi maksudnya lukisan skematik ni bukan untuk keseluruhan produk. Dia untuk yang komponen elektronik. Komponen elektronik ataupun komponen elektrik. Okey. Yang ketiga, ortografik. Ortografik dia lakaran 2D. Okey, yang cikgu kata tengok dari atas saja, tengok dari kiri saja, dari tepi saja, ataupun tengok dari hadapan saja. Okey. Ini simbol dia lah. Mana tunjuk yang ni. Nampak? Anda nampak? Yang ini kalau tengok buku teks, ini kita panggil dia unjuran ortografik. Okey. Ini pandangan hafal. Maksud dia tengok dari depan je. Dia tak nampak berisi. Okey. Tapi dia punya ukuran dia lebih terperinci. Okey, ukuran lebih terperinci. Zaman cikgu mengajar KSB dulu, tingkatan 1 dah belajar lukisan unjuran ortografik ni. Jadi bila belajar RBT ni kita dah kurang, tak belajar langsung tentang yang orang kata apa, detail pasal jenis-jenis lukisan. Okey. Kalau macam tingkatan 4, kalau subjek grafik komunikasi, dia ada panggil lukisan pictorial. Kena belajar tu macam mana lukisan pictorial tu. Okey. Lukisan pictorial tu maksud dia kamu tengok satu benda tu daripada sudut. Dari satu sudut tu apa dia punya rupa dia. Maksud dia saiz dia tak sama. Okey. Jadi yang atas ni pelan. Pelan ni maksud dia pandangan atas. Macam kita tengok pelan rumah. Pelan rumah tu pandangan atas macam mana rupa dia. Okey. Yang ini pelan sisi. Okey, hadapan, atas, sisi. Ini kita panggil dia unjuran ortografik. Dan yang terakhir sekali, lakaran reka bentuk produk dari aspek elemen dan prinsip reka bentuk. Jadinya lakaran itu perlulah dianalisis daripada konsep elemen dan juga prinsip dia, supayanya tidak lari daripada kehendak pelanggan. Maksud dia, kalau kita buat pelanggan tak minat, tak laku. Jadi kita tak nak lah. Jadi kita kena buat daripada lakaran yang kita buat tu, kita kena buat dia punya analisis. Nampak? Yang jadual atas ni analisis elemen, yang bawah ni ada analisis prinsip reka bentuk. Jadi kalau kita tengok elemen reka bentuk ada berapa? Ada 8, prinsip ada 9. Kalau orang tanya elemen ada berapa? Ada 8, prinsip ada 9. Gitu Jadi itu saja untuk hari ini. Kemudian baru kita akan masuk jadual kerja lah, mungkin minggu depan. Okey. Jadinya cikgu dah sediakan satu nota ringkas. Kamu salin nota tu. Lepas salin, kamu snap dan PM WhatsApp cikgu. Okey. Jadi setakat itu saja untuk hari ini.
Terima kasih. Semoga anda ceria-ceria selalu. Jangan lupa hadir semua kelas yang ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.